Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih kepada anda semua kerana memilih untuk menonton rancangan Titik Sentuhan terus bertindak pada hari ini. Baik, seperti biasa, dua paparan yang kami akan ketengahkan untuk perhatian anda, iaitu tidak seindah nama dan resah nelayan Pantai Siring. Semuanya selepas ini dalam Titik Sentuhan terus bertindak bersama saya, Syuhaidah Arifin. Dahulu merupakan rumah idaman dan menjadi kebanggaan apabila memilikinya. Kini, menghuni dan memilikinya tidak seindah dahulu. Bagaikan sengaja menempah risiko. Dan oleh kerana tiada jalan lain, penghuni terpaksa meneruskan kehidupan walaupun dihimpit dengan 1000 masalah. Kita ikuti kebimbangan yang diluahkan oleh penduduk Taman Teluk Gadong Indah, Pelabuhan Kelang menerusi tidak seindah nama bersama wartawan Haji Didi Sumardi Muhammad. Tetapi sebelum itu, kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Tidak ada siapa yang peduli hidup dalam ketakutan. Hak dan permintaan mereka tidak diendah. Inilah isu yang membelenggu penduduk di Taman Teluk Gadong Indah, Pelabuhan Kelang. Okey, sekarang ini saya berada di Taman Perumahan Teluk Gadong Indah yang mana saya mendapat aduan daripada penduduk di sini mengatakan keadaan rumah mereka begitu daif dan juga perlu perhatian daripada pihak-pihak yang terbabit. Okey, banyak terima kasih. Okey, apa masalah ni? Kami ni dah mengadu dengan tak tahu kat mana nak mengadu lagi. Okey. Inilah kami panggil orang RTM. Tengoklah keadaan flat kami ni. Okey. Inilah satu-satu peluang RTM datang ke sini untuk Kalau tidak kami tak ada tempat nak mengadu je. tolong pada kita lah. Ini je lah yang ada kami. Ni beberapa kerat yang ada ni. Yang lain kami ajak sama-sama tak nak turun. Kami ada ni kami nak tunjuk. Inilah keadaan tempat tinggal kami ni. Kami dah tak tahu kat mana kami nak mengadu dah. Dah macam-macam wakil rakyat lah itu. Kami dah hantar gambar pergi buat pengulu lah apa. Tapi macam ni lah juga keadaan ni. Tak berubah juga. Tak ada berubah. Tanyalah ni. Yang ada bikin orang datang pun kamu bikin. Baru datang orang banyak aktivitas. Bila ada sinar bikin lagi orang semua mesti senang. Banyak lomba ada orang antula ada semua naik anak-anak mau naik tak boleh turun. Tangan naik semua naik. Biawak semua ada. Anjing pun dalam masuk air pun main-main susah Lagi waktu malam masih di sini. macam-macam ada. Mendengar apa yang diluahkan oleh sebahagian penduduk di taman perumahan ini ketika menyambut kedatangan kami benar-benar membayangkan kekecewaan yang ditanggung oleh penghuni di kawasan ini. Kediaman 5 tingkat Blok A dan juga B yang dihuni oleh golongan yang dikategori kurang berkemampuan ini dilihat terlalu daif dan terbiar tanpa perhatian daripada mana-mana pihak, terutama di tingkat 4 dan 5. Menyelusuri setiap blok dan rumah di sini semakin terasa beban dan kekecewaan yang terpaksa ditanggung oleh sebahagian penduduk yang masih bertahan dan tinggal di sini. Saya tak puas hati. Bawah rumah ada biawak, ada ular. Anak-anak saya pun tak boleh nak main dekat luar. Lagi satu, saya risau macam satu hari nanti kan rumah tiba-tiba roboh ke. Malam tak boleh tidur. Bila hujannya kita risau.
bumbung tercabut, terbang ke. Jadi siapa yang nak tanggungjawab dalam hal ni? Apa kita boleh buat sekarang ni? Harapan kita dekat siapa kita nak mengadu semua ni? Episod duka penghuni di sini bermula apabila satu demi satu bumbung bangunan 5 tingkat ini tercabut diterbangkan angin. Sejak kejadian tersebut sehinggalah pada tahun 2008, keadaan bumbung di perumahan ini semakin serius. Penduduk mendakwa mereka tidak mampu untuk membaiki sendiri setiap bumbung yang tercabut dan akibatnya ramai pemilik di perumahan ini, terutama di tingkat 4 dan 5, terpaksa berpindah dan membiarkan kediaman mereka terus terbiar. Lebih mendukacitakan penduduk, mereka mendakwa tidak ada seorang pun wakil jabatan atau wakil rakyat datang untuk membantu menyelesaikan masalah mereka. Bila hujan semua orang takut, ada gonjang lagi, bumbung-bumbung semua sudah pecah. Itulah kita banyak orang mari tanya nanti balik langsung tak ada mari juga dia orang. Mau bikin apa kita? Kita pun susah juga. Diorang cakap saja itu bikin ini bikin langsung tak nampak. Ini nasib baik abang mari sini kita cakap lagi satu kali lah. Ini sajalah. So, harapan awak apa dia? Harapan? Kasih repair lah sini. Kita kan main susah punya orang. Bukan kita orang kaya punya orang. Kita pun orang susah juga. Inilah. Kita punya tanyaan lah. Jadi harap Majlis Pembandaran sambil tengok lah. Semua orang sudah mari. Banyak kali cakap mau bikin-bikin. Langsung tak ada bikin. Cakap saja. Langsung tak ada bikin. Macam mana lagi kita mau cakap. Cakap itu bikinlah, ini bikinlah. Tak ada juga orang mari. Hasil daripada pemerhatian kami, keadaan penempatan ini terlalu daif. Malah kami juga dimaklumkan oleh penduduk, sistem perparitan dan pembentungan bawah tanah juga sudah pecah. Dan kadang-kala mereka terpaksa menghirup udara yang busuk, terutama ketika musim hujan. Menghadapi situasi sebegini, sudah pasti penghuni di sini berdepan dengan 1000 kekesalan. Apatah lagi keadaan persekitaran sudah tidak selamat lagi, terutama kepada anak-anak kecil. Kami juga dibawa oleh penghuni di sini untuk melihat keadaan di mana mereka mendakwa keadaan bangunan 5 tingkat yang mereka huni ini berada dalam keadaan yang membimbangkan. Baik, sekarang ini saya berada di salah satu bangunan flat ni yang mana kalau anda dapat lihat di sekitar sini keadaan mendap yang mana seolah-olah flat ni dah tergantung. Dekat bawah sana dah jadi lohong. Kosong jadi, bawah semua kosong. Jadi kosong dekat bawah. Jadi penduduk mendakwa dekat bawah inilah kadang-kadang ular, biawak, orang datang, orang jalan atas semua, naik ular semua. Semua ada dekat bawah ni. Jadi budak-budak pun takut nak main di persekitaran bangunan ni kerana keadaan yang terjadi ni sehingga menyebabkan di bahagian bawah tu menjadi habitat kepada binatang-binatang berbisa. Penduduk mendakwa semenjak lubang besar yang terbentuk di bawah bangunan tersebut, hati mereka sering gundah dan gelisah. Apatah lagi ketika hujan lebat dan ribut melanda, setiap kali situasi tersebut berlaku, mereka seolah-olah berasa gegaran terhadap bangunan yang didiami ini. Melihat perubahan terhadap lohong yang terbentuk akibat tanah mendap tersebut, rata-rata penghuni di sini sudah merasa tidak selamat lagi untuk tinggal di sini. Ya, ada goyang-goyang. Kadang-kadang petang bila angin ada kuat dia ada goyang, macam ada goyang lah. Lagi satu kalau hujan pun ini bumbung semua sudah terbang, selalu terbang lah. Semua sudah terbang, kebanyakan rumah sudah terbang, kosong juga. Atas tinggal 3 rumah saja, tak ada orang mau jaga. Lampu pun tak ada, selalu gelap malam. Tidak pernah, sesiapa pun tidak datang sini. Adun ke wakil rakyat ke tidak pernah datang. Kesal lah, memang kesal pasal keadaan sini rakyat banyak susah. Persoalan yang dikemukakan kepada kami oleh penduduk, mengapa mereka dibiarkan dan mengapa masalah mereka seolah-olah tidak dipandang oleh pihak-pihak berkaitan.
Setiap kali melihat akhbar mengenai peruntukan yang disalurkan bagi menangani rumah-rumah yang bermasalah, hati kecil mereka terasa sayu kerana mereka juga layak untuk mendapatkan peruntukan seperti itu demi untuk kelangsungan hidup mereka dan keluarga. Namun, keadaan yang dihadapi mereka langsung tidak dihiraukan oleh pihak-pihak terbabit. Semoga lepas ni adalah pihak yang buka mata. Datang, ziarah, tengoklah kami. Walaupun sekejap, datanglah kan. Tengok keadaan. Kami pun rakyat Malaysia juga. Kami pun bayar cukai. Kami pun bukannya orang asing. Kami rakyat tempatan. Walaupun kami duduk, kami bukan orang kaya. Keliling kami orang kaya. Kami orang susah. Saya pun tak pernah jumpa lah keadaan flat yang macam ni. Memang agak teruk sekali. Tengoklah keadaan bumbung dia. Macam yang cik tadi tengok kan. Persekitaran dia dengan lubang bawah apa semua. Kadang saya nak bagi anak saya main kat luar koridor rumah pun saya risau. Sebab apa? Takut pagar tu ada yang berlubang, pecah. Kadang kami ni dia tak tahu kat mana nak mengadu dah. Pergi tak kira lah. Sama ada kerajaan ke, pembangkang ke apa. Bagi kami sama aja. Yang penting kami nak, orang kata apa? Adalah pihak yang ambil tanggungjawab. Jadi terima kasihlah pada RTM. Kerana sudi adalah juga datangan ambil berat tentang kami. Kalau tidak kami tak tahu dah mana nak pergi mengadu. Jadi pada yang ada ni terima kasihlah kami ucapkan. Tolong bantu kami. 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 Hampir 10 tahun mereka menanti sinar akan perubahan yang bakal dilakukan terhadap bangunan kediaman mereka. Penduduk amat berharap akan ada tindakan oleh pihak-pihak tertentu bagi menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi ini. Bukan hendak menyalahkan sesiapa atau mana-mana pihak. Apa yang penting ialah selepas ini akan ada mana-mana pihak datang menjenguk kediaman mereka dan sekaligus dapat memberi jawapan kepada penduduk adakah kediaman ini selamat didiami disebabkan beberapa masalah besar berlaku ke atas bangunan ini. Bangunan ini dan penghuninya mungkin boleh diselamatkan sekiranya perhatian dan tindakan segera dilakukan oleh pihak-pihak yang berwajib. Cegah sebelum parah, bertindak sebelum terlambat. Haji Didi Sumardi Muhammad untuk Titik Sentuhan terus bertindak. Nelayan Pantai Siring semakin resah. Ditambah pula dengan cuaca yang tidak menentu, membuatkan mereka tidak dapat turun ke laut untuk mencari rezeki apa puncanya. Kru Titik Sentuhan terus bertindak ke Kampung Pulai Serkam menyelami masalah yang dihadapi oleh mereka. Kita ikuti resah nelayan Pantai Siring yang disediakan oleh wartawan Rozaihan Abdul Rahim. Saksikan. Menangkap hasil laut satu-satunya sumber mata pencarian majoriti penduduk Pantai Siring belaka. Bagi nelayan di sini, jika cuaca buruk, sudah pasti mereka tidak dapat turun ke laut. Terpaksa menganggur seketika. Itu dilema yang dihadapi nelayan di sini. Setiap hari mereka berdoa agar cuaca dan nasib menyebelahi mereka. Dalam saya pun bergaul, sampan saya pun dekat tepi sini. Bila ombak, saya sendiri pun takut. Kalau roboh lah, apa lah, mana nak cari duit, nak beli lagi tu. Sekarang barang bukan murah. Dulu itulah yang bila dah kena dah jatuh, dah sampan tenggelam tak apa. Enjin tenggelam. Yang ada tenggelam tu, yang ada tu ada buka sampai sekarang belum betul lagi. Baru-baru ini kru Titik Sentuhan berkesempatan bertemu dengan beberapa nelayan Pantai Siring, Kampung Pulai. Hasil aduan mereka, kami terus bergegas ke sini. Setelah mendengar keluhan mereka, kami merumuskan bahawa masalah yang dihadapi para nelayan di sini berpunca daripada tembok pemecah ombak atau penahan ombak yang sedia ada. Masalah bila musim air surut, nelayan tak dapat nak keluar. Dia tanah sudah tanah lumpur tu dah naik. Lumpur naik, keadaan dia dah tak boleh keluar. Tunggu air pasang pun nak keluar. Jadi masa dia dah terlewat. Masa nak menangkap, masa air nak naik pasang, tak dapat. Nak tunggu air pasang penuh baru dan lain dapat keluar di kawasan ini nak mencari rezeki. Pantai ni dulu yang ditunjukkan pelan dia tu lain. Jadi setelah selesainya terjadinya projek ni, saya tengok lain. Jadi lain daripada macam gini, macam area sini, dia tidak sepatutnya melengkung. Dia sepatutnya tegak. Jeti Pantai Siring terletak kira-kira 2 km jaraknya dari Pulau Besar.
Lokasi jeti ini amat strategik kerana sering menjadi tumpuan pelancong dalam dan luar negara. Di sinilah juga syurga makanan laut dan pemancing tegar. Namun di sebalik tarikan tersebut ada sekelumit keresahan yang ditanggung nelayan di sini. Mereka tidak tidur lena gara-gara masalah yang dihadapi sekian lama. Risiko menangkap hasil laut di perairan Selat Melaka memang tidak dapat dipisahkan. Cuaca yang tidak menentu diikuti dengan gelombang ombak besar menambahkan lagi kesukaran buat mereka. Tembok pemecah ombak yang sedia ada dianggap hanya memburukkan lagi keadaan. Kalau bila kita buat sekatan macam ini, ombak yang masuk tu, dia akan membantai balik. Bila dia membantai balik, lagi besar daripada yang macam dulu. Kalau dulu, bila tak ada sekat kiri kanan ni, bila ombak datang, dia terus keluar. Ini bila dah sekat kiri kanan gini, maknanya bila ombak tu datang, ombak tu membantai, maknanya lagi besar daripada yang dulu. Jadi kalau misal kata yang ada sekarang ni, dapat kita lanjurkan jauh ke depan sikit, pasal apa itu perancangan yang dulu yang pernah minta dah diluluskan. Jadi anggaran dalam 5-60 kaki ke depan, lurus. Jadi kalau angin datang daripada timur dia ada sekatan atau daripada barat ada sekatan, dia akan air itu akan bantai ke depan dulu. Jadi dia kalau dah sampai ke dalam tu dia akan tenang sikit lah. Jumlah keseluruhan nelayan di Pantai Siring adalah sekitar 140 orang. Rata-rata mereka hanya menggunakan bot-bot kecil. Ada yang sudah usang dan perlu dibaiki segera. Mereka tidak dapat turun ke laut gara-gara perancangan yang tidak teliti oleh pihak yang bertanggungjawab. Kami difahamkan tembok penahan ombak yang sepatutnya dibina tidak sepatutnya berkeadaan seperti sekarang ini. Benda ni kalau boleh nak memberi tu orang kata biar dia cukup-cukup pakai lah orang kata. Betul-betul. Ini beli keluar duit ribu-ribu, nelayan susah. Perbuatan ni pula tak mau ikut nelayan. Orang yang ada di sini nak buat ni kita patutnya dia mesti tanya macam mana nak buat. Nak tahan ombak ni. Jadi bila dia tak mendengar cakap kita orang, kita bekerja di sini. Keluar masuk. Yang dia ni dah tu pakai tulis saja. Habis bila kita khabar ni, dia ikut bini kata dia. Ni ikut pelan dia. Ikut pelan dia. Jadi bila ikut pelan dia, ni lah jadi dia. Berapa tahun dah kita, lagi pada dulu, sampai hari ni, sama juga. Tak ada perubahan. Perahu karam memang dah betul banyak. Yang kita kena. Yang henjen habis, orang masing-masing nelayan ni, bukan banyaknya duit, nak diganti. Itulah masalah kita. Apabila ombak kuat menghentam, bot-bot kecil mereka pasti akan rosak dan diselaputi lumpur. Susah nak keluar, lumpur bertakung. Jadi kalau dulu, biar macam dulu. Jadi dia lumpur cair. Bila dia lumpur cair, oleh kerana dia tapis air keluar masuk sama. Jadi lumpur cair, kata orang kalau lumpur cair tu boleh juga kita tolak-tolak keluar. Jadi bila dah macam ini, lumpur masuk, dia tak keluar lagi. Dia tersekat pada tempat yang dikepung depan ni. Jadi yang mana datang daripada luar, yang mana luar tu, dia membawa lumpur. Pernah juga dulu korek sekali. Tapi itulah dia lamanya, dalam 2 bulan, 3 bulan lepas tu dah balik semula lah. Itu je. Ini bukan saja batu ni yang kita buat minta perancangan. Bot-bot ni semua yang banyak yang tak terurus. Tak teratur semua. Jadi kita mintakan jeti lagi. Semua tu dulu ada dalam perancangan projek. Dia kata okey kita akan susun balik jeti-jeti yang mana bot bersepah-sepah ni. Jadi ni sekarang yang disusun semua dalam. Dalam tu saya rasa lebih-lebih dalam 40 dapat lah. Sedangkan kita di sini perahu macam cendawan tumbuh. Nelayan Pantai Siring sudah berkali-kali membuat aduan ke pihak yang berkenaan, namun sehingga ke hari ini masih tiada kata putus yang mampu meredakan kegusaran mereka. Difahamkan masalah peruntukan sering menjadi alasan. Pengerusi JKKK Pulai, Encik Rizal yang kami temui menjelaskan bahawa masalah yang dihadapi para nelayan Pantai Siring memang sudah lama berlarutan. Pernah nombak ni sebenarnya. Untuk pengetahuan YB dah mohon peruntukan
untuk sepanjang lebih kurang dalam 100 Adun Sungai Datuk Zaidi dia mohon lebih kurang 130 meter tambahan panjang untuk menyelesaikan masalah ni. Tapi menurut Jabatan JPS masih tak ada peruntukan lagi. Jadi disebabkan spek yang berlainan, maknanya bila selesai penahan ombak yang dibuat tapi taklah panjang sangat dan tidak memenuhi cita rasa daripada nelayan. Jadi benda tu kesan dia lebih teruk daripada yang lepas. Jadi saya selaku pengurusi berharap sangatlah supaya disegerakan. Memandangkan kalau tengok pun ada bot yang dah tenggelam tu kan. Ada satu yang dah tenggelam. Pasal disebabkan ni kita tak tahan bila angin barat datang. Angin barat datang jadi dengan bot setiap pagi orang tak boleh nak tidur kan. Pasal apa bila hujan je orang tak boleh nak tidur pasal apa ombak kan. Kita tahu mesti bot tenggelam sampai bila dia nak buat report menghadap YB pasal benda ni disebabkan oleh penombak yang sedia ada sekarang. Kami turut mendapatkan penjelasan dari Yang Berhormat Adun Serkam Datuk Zaidi Atan berhubung masalah ini. Ini penjelasan beliau. Masalah aduan rakyat di sini adalah berkaitan dengan benteng pemecah ombak yang perlu dibaik pulih. Selepas daripada peruntukan yang diberikan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri, benteng pemecah ombak itu sudah pun pecah. Jadi kita perlu bangunkan benteng pemecah ombak baru untuk menyelesaikan masalah nelayan membuat parking boat ataupun meletakkan bot-botnya secara tersusun dan juga menghindar daripada bot tenggelam disebabkan perkara ini boleh kita bagikan dalam beberapa skop yang saya telah pun majukan kepada unit pantai dan sungai Negeri Melaka di bawah Jabatan Parit dan Saliran, yang mana satu kita nak minta dibaik pulih sistem penahan ombak di kawasan ini bagi mempermudahkan nelayan untuk menjalankan aktiviti keluar ke laut dan penyimpanan perahu-perahunya di sini, dan juga di samping itu kita dapat bantu aktiviti kelong dan sebagainya. Dalam masa yang keduanya, dalam perkara yang keduanya, di samping menaik taraf benteng pemecah ombak, kita juga perlu membangunkan pantai baru di kawasan ini supaya aktiviti mundar-mandir itu kita boleh memanfaatkan sebagai satu lagi pemangkin ekonomi bagi nelayan-nelayan dan juga bagi penduduk sekitar. Panjang tembok penahan ombak sedia ada hanya sekitar 100 meter panjang, masing-masing 50 meter di sebelah kiri dan kanan. Bagi mengatasi masalah yang dihadapi, mereka menuntut agar tembok penahan ombak yang baru sepanjang 140 meter dapat dibina semula dengan kadar segera. Nelayan-nelayan di Pantai Siring, Kampung Pulai berasa sangat kecewa dengan apa yang berlaku. Lain yang mereka harapkan dan mereka minta, tetapi lain yang mereka dapat. Penahan ombak yang sedia ada kini sudah tidak selamat lagi dan tidak kondusif untuk mereka gunakan. Jadi mereka berharap agar pihak yang berkenaan segera tampil bagi membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi mereka. Saya mintalah nelayan juga perlu bersabar kerana berbagai-bagai faktor perlu diambil kira dalam kita merealisasikan wang rakyat ini ataupun peruntukan rakyat ini yang diberikan oleh kerajaan. Pertamanya soal bagaimana kita nak urus tempat. Yang keduanya bagaimana kita nak mengurus desain ataupun reka bentuk. Pelan reka bentuk kepada pembangunan keseluruhan kompleks ataupun keseluruhan Pantai Siring ini yang boleh memberi manfaat bukan hanya kepada nelayan, bahkan kepada seluruh warga JT orang kampung yang terlibat dalam pembangunan keseluruhan kompleks JT nelayan Pantai Siring. Diharap agar rintihan nelayan Pantai Siring dapat didengari. Semoga penantian mereka dapat bertemu titik noktahnya. Rozaihan Abdul Rahim, Titik Sentuhan terus bertindak. Saudara, sekian dulu pertemuan kita untuk hari ini dan sebarang aduan ataupun maklumat salurkan ke Facebook kami di Titik Sentuhan TV1 ataupun hubungi talian 03-2282-4420.
Teruskan menonton TV1, pastikan temujanji anda bersama kami pada minggu hadapan, hari dan juga waktu yang sama. Kami dengar, kami siasat dan kami paparkan terus kepada anda. Saya Syuhaida Arifin. Sehingga berjumpa lagi.